ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita pada malam ini ialah berkenaan dengan sufi, antara sufi yang sebenarnya, sufi yang tulen, dan sufi yang palsu, yang berpura-pura, yang bertopengkan dengan jalan kesufian. Kita perlu bercakap tentang soal ini, sebabnya ialah jalan kesufian itu sebenarnya bagus, dia mempunyai tujuan yang baik, dan ada di antara tokoh-tokoh sufi yang benar. Tetapi manusia sering kali dikaburi dengan golongan yang merasakan dirinya berada pada jalan kesufian, tetapi sebenarnya mereka menyimpang daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita sebutlah manhaj apa sekalipun, apa-apa aliran sekalipun, apa-apa methods yang kita pakai sekalipun, maka semuanya itu mesti ataupun seharusnya berada di atas landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan betapa pentingnya hal ini kita dapati bagaimana para ulama yang besar, termasuklah ulama di kalangan tokoh-tokoh kesufian seperti Asy-Sya'rani dan sebagainya, menulis tentang kisah-kisah golongan yang dianggap sebagai sufi tapi sebenarnya mereka bukan sufi. Contohnya dalam kitabnya, dalam beberapa tulisannya, Asy-Sya'rani yang merupakan salah seorang tokoh tasawuf yang besar, dia ada bawa beberapa kisah. Antaranya ialah berkenaan dengan seorang wali yang dianggap sebagai wali yang bernama Ibrahim Al-Uryan. Tapi saya dah bunyi dah. Kita bagi laluan sekejap.
Baik tuan dan sekalian, Asy-Sya'rani dia bawa kisah ni untuk tunjuk kepada kita bahawa sampai satu tahap manusia boleh mengangkat orang tu sebagai seorang tokoh sufi. Ibrahim Al-Uryan ni tuan dan sekalian, sampai satu tahap Ibrahim Al-Uryan, dia Asy-Sya'rani kata dia boleh sampai satu tahap naik atas mimbar menyampaikan khutbah di atas mimbar dalam keadaan dia melepaskan pakaian dia telanjang. Kalau kita cerita pada hari ini tuan-tuan, pada zaman kita sekarang ni, kita cerita ada imam naik atas mimbar menyampaikan khutbah dalam keadaan telanjang, kita kata ini orang gila. Kita kata yang ni takkan berlaku dalam negara kita. Kita kata kan takkan berlaku dalam negara kita, dalam masyarakat kita, dalam kampung kita, di kalangan orang Melayu di Malaysia ni. Oh, takkan ada siapa nak ikut sufi yang menyampaikan khutbah dalam keadaan melepaskan pakaian dan telanjang. Tuan-tuan sekalian, sebagaimana kita seringkali mengingatkan bahawa perarakan maulid dan sebagainya, sebagaimana kita menceritakan bagaimana upacara maulid di makam-makam yang dianggap sebagai keramat, yang semuanya boleh membawa kepada amalan yang mensyirikkan Allah Ta'ala, yang kita sering kali kata yang ni sangat bahaya, walaupun sekarang kita tak nampak bahaya dia. Kita kata yang ni tak ada bahaya sebab itu hanya ziarah kepada kubur. Tapi kita tengok bagaimana manusia ni mula-mula dia bungkus batu nisan dengan kain warna-warna yang tertentu. Dia hamparkan kain atas kubur yang tertentu, taburkan bunga dengan jumlah yang tertentu dan sebagainya. Akhirnya manusia meletakkan gambar-gambar orang yang mati tadi di atas kubur orang berkenaan, yang pada kita asalnya kita kata yang ni takkan berlaku dalam masyarakat kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Asy-Sya'rani kata ini antara bahayanya apabila manusia dia membiarkan manusia ini berterusan berada di atas jalan kesufian yang sesat. Kita nak cerita bukan kata semua jalan kesufian itu sesat. Kita nak cerita bahawa kita perlu bezakan yang mana yang bagus, yang baik, yang bertunjangkan kepada Quran dan hadis, dan yang manakah yang menyimpang daripada Al-Quran dan hadis. Kemudian Asy-Sya'rani juga dalam karangan yang sama, dia menceritakan tentang satu orang tuan-tuan sekalian yang nama dia Syekh Al-Wahaishi. Syekh Al-Wahaishi, siapa dia Syekh Al-Wahaishi? Syekh Al-Wahaishi ni disebut oleh Asy-Sya'rani sebagai satu orang yang dianggap sebagai wali, tapi dia duduk dekat mana? Rumah dia kat mana? Tempat dia menetap? Dia menetap di kawasan pelacuran, tempat ramai perempuan yang tidak bagus. Tuan-tuan sekalian, kalau kita satu orang lelaki yang baik, kita sanggup tak duduk dalam satu rumah yang mana jiran tetangga kita perempuan-perempuan yang tidak baik? Kita tak selesa. Sebagaimana kita tak selesa kalau rumah kita kiri kanan budak-budak kilang yang pakai seksi, pakai tak berapa cukup kain. Kita tak selesa. Sebagaimana kita tak selesa, dan kita tak selesa kalau anak-anak teruna kita tengok pemandangan yang boleh membawa kepada dosa di sisi Allah Ta'ala. Dan saya percaya isteri-isteri yang ada pun tak suka kalau ada perempuan-perempuan macam tu yang menjadi jiran tetangga kita. Tetapi Asy-Sya'rani cerita macam mana Syekh Al-Wahaishi, Syekh tu Syekh tu nak kata, ustaz, zaman kita tak ada kot. Tuan-tuan, zaman kita tak ada apa kan? Masa saya mula-mula mengajar dulu di belah utara Semenanjung ni, habis keluar daripada UIA, datang ke utara Semenanjung, ke Penang, Kedah, Perlis, mengajar agama, ceramah dan sebagainya. AJK masjid, bukan satu masjid, beberapa masjid datang cerita kat saya cerita yang lebih kurang macam ni. Cuma bukan duduk dengan tempat pelacuran, tapi cerita dia lain sikit. Lain macam mana? Dia kata, ustaz yang seorang ni, dia kata kami nak cerita pun malu, tapi tak cerita rasa kena cerita, nak cerita rasa serba salah.
Saya kata apa dia? Dia kata ya mengajar tasawuf, dia kata. Kan? Tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan malam ni ustaz yang datang mengajar tuan-tuan tasawuf, agak-agak tuan-tuan ustaz tu macam mana? Kan? Dengan kalau kita lah, kalau yang kita faham ustaz yang mengajar tasawuf ni dengan tawaduknya kan, dengan rendah diri, cakap elok, air muka dia pun kan, macam saya ni tak sesuai lah. Kan, gaya dia tu, cakap dengan orang tu bagus, itu ustaz yang kita kata tok guru yang sesuai nak mengajar kesufian kan, macam mana nak bersihkan diri. Jadi AJK Masjid datang cerita kat saya, dia kata ustaz, kami tak reti nak kata apa dah. Saya kata pasal apa? Dia kata kita dah komplain dah dekat pejabat agama kan, komplain dah. Apa dia? Rupa-rupanya ustaz ni duduk mengajar kitab hikam. Hikam tahu kan? Kitab hikam Ibnu Athaillah. Dia kata, tapi dia kata kalau dengan perempuan dengan perempuan dia kata dia gitu. Saya tanya pasal tu apa? Kan? Kalau teh tu sedap. Kalau ustaz ni yang hang kata tu apa? Dia kata pejabat agama pun tahu masalah ni. Saya kata apa dia? Dia kata itulah kena tangkap khalwat. Kan? Dia punya suka dengan perempuan ni, yalah semua orang suka dengan perempuan, macam orang perempuan suka kat orang lelaki lah, biasalah benda tu. Tapi dia punya sampai tak boleh nak tahan dah, dia punya melampaui batas sehingga terlibat dengan benda-benda macam tu. Jadi benda yang Asy-Sya'rani sebut tu sekalian, sebenarnya benda tu zaman dulu ada, zaman sekarang pun ada. Jadi kita sebagai seorang Islam, kita nak belajar supaya kita tak mau terperangkap dengan benda-benda yang macam ni. Konon-kononnya tasawuf, konon-kononnya sufi, ahli sufi atau seumpamanya, tapi rupa-rupanya ada udang sebalik batu, ada cerita yang tak elok dan sebagainya. Itu yang kita tak mahu, tuan-tuan sekalian. Berbalik kepada Syekh Al-Wahaisy, tuan-tuan sekalian, dia ni masalah dia duduk di rumah pelacur, dekat dengan kawasan rumah pelacuran, tempat aktiviti pelacuran. Dia kata bila setiap kali orang lelaki yang keluar daripada kawasan tu, kita tahulah tak ada kerja lain tak? Macam tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan tahu satu lorong tu, satu tempat, satu jalan tu, tempat yang tak elok, tuan-tuan nak pergi tak tempat tu? Kalau ada rumah sepupu tak apalah, kan, ada rumah adik-beradik tu cerita lain. Ni memang tempat tu tak ada benda lain, benda tu je. Nak pergi ke? Tak pergi dah kan, kita tak pergi. Tapi dia cerita bahawa setiap kali ada orang lelaki yang keluar daripada tempat tu, dia kata, hang main sat, dia panggil kawan tu, dia kata apa, tunggu sekejap sehingga aku boleh bagi syafaat kepada engkau. Tuan-tuan boleh bayang tak? Asy-Sya'rani cerita adanya zaman di mana manusia ni, dia duduk kat tempat kawasan pelacuran tu, dia tahu orang yang keluar tu orang yang berdosa, orang yang melakukan dosa-dosa besar, yakni berzina. Kemudian dia kata, aku nak tawarkan syafaat kepada engkau. Kita kata cerita macam ni, cerita yang tak logik. Tapi yang inilah yang para ulama' dia sebut, tuan-tuan sekalian, supaya kita semua tahu bahawa sebenarnya perkataan-perkataan ahli sufi ni, dia sama sebagaimana perkataan Islam, orang Islam. Orang Islam, ada orang Islam yang sebenar dan ada orang Islam yang pura-pura. Ada orang Islam yang tulen, kan, orang yang benar-benar beriman, dan ada orang Islam yang iman dia tu tak ada, yang kita panggil sebagai yang berpura-pura ni sebagai munafik. Maka dengan sebab itu perlu kita mengetahui perkara-perkara yang macam ni. Sidang hadirin mukminin, antara perkara yang sering dikaitkan dengan golongan ini ialah berkenaan dengan apa yang disebut sebagai penciptaan ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penciptaan roh dan dikaitkan dengan nur Muhammad. Ini antara benda yang kita nak kena hati-hati. Pasal apa, tuan-tuan? Baik. Sebabnya ialah bila diceritakan bahawa Nabi Muhammad ini diciptakan roh dia
nur dia dan sebagainya. Dia datang pula cerita yang mana bahawa penciptaan Nabi ini didahulukan oleh Allah Ta'ala lebih dahulu daripada Nabi Adam alaihissalam. Sekali tuan-tuan tengok, sekali lalu, sekali imbas tuan-tuan tengok, apa salahnya? Kan? Apa salahnya? Apa isu dia? Apa masalah? Tak ada masalah. Bukan dia cerita orang Yahudi ke orang Hindu ke orang mana. Dia kata Nabi kita Muhammad yang diciptakan lebih dahulu daripada Nabi Adam. Roh dia, nur dia dan sebagainya. Baik. Maka sidang hadirin mukminin, ini antara perkara yang menimbulkan masalah. Sebab apa menimbulkan masalah? Sebab bila tuan-tuan percaya kepada cerita yang macam ni, dia menafikan apa yang disebut oleh Al-Quran dan apa yang disebut oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia yang ternafi? Apa dia yang ternafi? Iaitu Quran dan hadis, kedua-duanya menceritakan bahawa manusia yang pertama yang dicipta oleh Allah Ta'ala adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi apabila kita mengatakan bahawa Nur Muhammad atau kita kata Ruh Muhammad atau yang seumpamanya yang diciptakan terlebih dahulu daripada Nabi Adam alaihissalam, sama ada kita sedar ataupun tidak, kita menafikan apa yang Quran kata. Kita menafikan apa yang ada dalam hadis-hadis sahih. Dan kita mengutamakan kata-kata syekh kita mendahului kata-kata Allah ataupun kalam Allah Ta'ala dan juga kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan nampak tak? Dia punya tipu daya iblis yang disebut oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis. Bagaimana talbis iblis dalam jalan kesufian ialah golongan sufi, dia mendahulukan kata-kata syekh dia lebih daripada Allah dan Rasul. Oh Ustaz, mustahil Ustaz. Kita kata kan, takkan kot. Tuan-tuan, senang je. Hak mula-mula sekali senang je. Dari segi zikir, dari segi doa, apa yang dia utamakan? Kalau zikir, doa, amalan harian yang dia pentingkan sangat adalah yang datang daripada syekh. Sedangkan ada zikir, ada doa yang datang daripada kalam Allah Ta'ala, yang tu diketepikan, itu menunjukkan tanda-tanda awal bagaimana mereka ini diajar supaya mendahulukan kata-kata syekh lebih daripada kalam Allah Ta'ala. Sebab tu kita nak didik masyarakat kita di Perlis ni tuan-tuan sekalian, bukan kata tak boleh doa sendiri. Doa sendiri boleh, itu tak jadi masalah kan. Doa ulama bukan kata tak boleh, boleh, tetapi mendahulukan kan, mendahulukan. Nak hafal doa, doa apa nak hafal dulu? Doa yang orang reka, yang ustaz reka, ataupun doa yang ada dalam Quran? Nak apa yang mana dulu? Sudah tentulah doa yang ada dalam Quran. Sebab itu adalah doa yang diajar oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Baik, sidang hadirin mukminin, kita tengok macam mana kita nak cam supaya kita tidak terjerumus. Nombor satu tuan-tuan sekalian, nombor satu, bila kita kata jalan kesufian tu, kita nak pastikan bahawa jalan kesufian itu dia tak lari daripada Quran dan hadis. Dia mesti dua ni, dia tak lari. Itu senang je. Kalau dia beza daripada Quran, dia beza daripada hadis, makna dia, itu adalah tanda yang kuat menunjukkan bahawa dia terpesong daripada Islam. Sebagaimana yang kita kata tadilah, dia kata Nur Muhammad dulu, Ruh Muhammad dulu. Kita kata yang kita mengaji ikut tafsir, ikut hadis Nabi dan sebagainya, Nabi Adam. Mana itu adalah bukti untuk kita kenal bahawa ia telah terpesong. Yang kedua, dalam kita memahami Quran, bila kita faham Quran, kita beristidlalkan, berdalilkan kepada Quran, maka para ulama dia buat satu huraian, dia kata
mestilah disesuaikan dia punya kronologi dia, urutan dia kena sesuai. Maksudnya apa? Maksudnya bahawa setiap ayat Quran kita kena faham sesuai dengan ayat Quran hak lain. Tu cara kena faham Quran. Dia tak boleh kita faham sesuatu ayat Quran itu bertentangan dengan ayat Quran hak lain. Dia fuqaha ni tuan-tuan sekalian, kalau ada nas yang bertentangan, yang nampak bertentangan, dia akan cuba harmonikan. Kenapa wujudnya pertentangan? Dia tak boleh bertembung antara satu nas dengan satu nas. Maka sebab tu cara kita fahamnya ialah dia mesti selari, tuan-tuan sekalian, walaupun nampak macam berbeza. Kemudian tuan-tuan sekalian, sama juga yang ketiga, hadis Nabi dia mesti sama dengan Quran. Hadis dia tak boleh bertentangan dengan Quran. Kemudian yang keempatnya ialah bila kita bercakap tentang sirah, maka bila kita bercakap tentang sunnah nabawiyah, maka metod istinbat dia dan sebagainya mestilah berdasarkan kepada cara yang betul. Baik, kita tengok beberapa contoh. Ikut turutan tadi, kita tengok beberapa contoh. Satu, dalam masalah akidah, dalam masalah iman. Baik, golongan sufi yang menyimpang, maksudnya kita nak bagi tahu ada sufi yang kita akui betul, tapi yang kita cerita ni sufi yang menyimpang. Apa dia? Iaitu bila orang tu capai makam yang tertentu, maka pada pandangan dia orang tu tidak lagi perlu menjalankan syariat. Ni salah. Ni salah. Maksudnya dia tak perlu semayang dah. Salah. Pasal apa? Sebab Nabi semayang sampai dia wafat. Takkanlah syekh engkau lebih mulia daripada Nabi, makam dia lagi tinggi sampai terlepas daripada makam Nabi. Ni mustahil berlaku. Ataupun tak perlu puasa, tak perlu haji, sebab dia makam dia tinggi. Dia sebenarnya bukan makam tinggi, tuan-tuan, dia malas nak sembahyang. Malas nak sembahyang, dia pergi kata lah makam tinggi lah apa semua. Tu je puan-puan ni, tuan-tuan. Macam yang kita cerita tadi lah, mengajar kita Ikam Ibn Athaillah tapi duk pergi khalwat dengan perempuan. Tu cerita apa? Engkau nak mengajar orang cara nak tundukkan nafsu, yang nafsu engkau sendiri engkau tak boleh nak tundukkan. Ni cerita apa? Kan? Ada macam tu. Bukan masalah kesufian sebenarnya, tapi masalah diri sendiri, kan, yang tak boleh membersihkan diri. Itu ringkas, tuan-tuan. Sebab kita dah lewat kan, kita berikan ringkas. Yang keduanya ialah mereka ini mempunyai pandangan yang sempit tentang agama. Sempit tentang agama. Apa dia sempit? Kalau tuan-tuan tengok orang ni kerja dia nak isolate. Dia nak meminggirkan diri dia daripada kehidupan. Nak duduk semayang di masjid je, berzikir je dekat masjid. Itu contoh sufi yang menyimpang, yang terpesong. Dia tak mau kerja. Saya orang Kelantan, saya kena cerita sikit lah orang Kelantan kan. Kalau orang Kelantan kutuk orang Kelantan tak apa kot, kan? Tapi orang Kelantan kutuk orang Kedah jangan. Saya hari tu, sebab saya dah kena dah tu yang serik tu. Saya pergi ceramah dekat Kuala Lumpur. Saya ni tuan-tuan, bila saya jumpa tuan-tuan, walaupun kali pertama saya anggap kita dah biasa dah, tapi rupa-rupanya kadang-kadang yang orang ni dia tak kenal. Jadi dia tengok kita prejudis. Saya cerita pasal beberapa kelakuan yang tak bagus orang-orang belah utara ni, kan? Bukan bermaksud orang Penang, orang Kedah, orang Perlis itu jahat dah. Kita nak cerita ada beberapa kebiasaan yang biasa dibuat oleh orang utara yang tak sesuai dengan Quran dan hadis. Habis-habis ceramah tuan-tuan, dia hantar mesej. Dia kata, saya tak boleh terima cara ustaz cerita pasal kesilapan orang utara. Saya orang utara, dia kata. Dia kata gitu. Saya lepas tu saya sangat berhati-hati sebab saya takut orang salah faham. Baik, balik pada cerita ni. Macam orang Kelantan lah. Tak apalah orang Kelantan, sebab saya orang Kelantan kan. Nanti kat kita, lepas habis ceramah ada pula kata, ustaz ingat ustaz seorang orang Kelantan. Saya pun orang Kelantan juga. Berat pula. Berat kan. Kita cerita ni contoh supaya kita ambil iktibar. Bukan kita saja-saja nak memburukkan orang. Kita pun tak sebut nama siapa kan. Kampung mana kita tak sebut.
Mana kita tak ada niat nak mengaibkan sesiapa, cerita sekadar untuk ambil ibrah, ambil pengajaran. Orang Kelantan, sebab apa saya nak cerita orang Kelantan? Sebab yang tu yang saya duk nampak daripada kecil sampai ke besar. Di Perlis ni saya tak biasa, jadi saya tak berapa tahu pasal Perlis. Saya nak cerita benda yang saya memang nampak daripada kecil sampai besar. Bukan semua orang Kelantan, bukan semua, tapi ramai juga tuan-tuan sekalian yang mana saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, yang bekerja, yang meniaga jadi tok peraihnya adalah si perempuan, si isteri. Yang lelaki buat kerja apa? Lelaki kerja menteri pengangkutan. Pagi-pagi isteri nak meniaga, dia bawa lah. Dia bawa pergi hantar kat pasar ke kat mana, isteri pun pergi letaklah besen dia, baldi bekas dia apa semua, meniagalah sampai tengah hari. Yang suami lepas kerja, selesai kerja menteri pengangkutan buat apa? Rokok daun lah apa semua, pergi kedai menyembang orang-orang sampai tengah hari, sampai masuk nak kena pergi ambil bini dah. Pergi ambil bini. Tak malu ke macam ni? Kan? Tak malu ke? Hidup kita dibela oleh isteri. Saya bukan nak sindir siapa-siapa, mungkin ada di antara tuan-tuan yang kebetulannya ekonomi tak bagus, kilang tutup, tu cerita lain. Kan? Yang tu yang tak disengajakan tu cerita lain. Tuan-tuan jangan kecil hati dengan saya. Yang kita maksudkan ini orang lelaki yang sengaja memilih cara tu, yang memang malas, yang tak mau bekerja, termasuk orang-orang masjid yang kerja dia nak duduk masjid je, dia tak mau kerja. Ni salah. Sebab kerja, kewajipan itu adalah atas suami, bukan ke atas isteri, walaupun dia kata dia berzikir dan sebagainya. Baik. Kemudian sidang hadirin mukminin, kita tengok yang ketiganya adalah cara kita beribadat. Macam mana kita nak cam sufi yang menyeleweng? Caranya ialah apabila mereka berzikir, beribadat dengan ada tarian tertentu ataupun gerak badan yang tertentu. Ni kita cerita banyak kali lah. Kan? Ada tunduk atau apa ni, rokok bangun tu, macam tarian apa tu, yang tu tuan-tuan dah tahu dah cerita tu. Itu contoh. Tuan-tuan tengok kalau ada kumpulan sufi tertentu dia buat kerja macam tu, itu adalah bukti yang menunjukkan bahawa mereka melakukan perkara yang menyanggahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia berzikir dengan menggunakan kalimah-kalimah yang bila tuan-tuan dengar kalimah tu pelik. Kan? Tuan-tuan dengar kalimah tu pelik. Ada dalam hadis tak? Tak ada. Kalimah tu pelik. Yang tu dalam YouTube banyak. Jangan cuba tuan-tuan buka. Saya nak sebut pun malu. Sebab saya takut tak pandai sebut, nanti bunyi lain pula. Nak bagi bunyi yang tu, tiba-tiba bunyi lain. Tuan-tuan klik dalam YouTube, tuan-tuan tengok. Malu tengok tuan-tuan. Dengan serban dianya. Kalau jauh daripada kita tak apa juga, tapi belah Indonesia pun ada banyak. Kan? Jadi tuan-tuan kena hati-hati benda-benda yang seperti itu. Baik, sidang hadirin mukminin, kalau kita nak tengok sejarah dia. Kan? Sejarah ni dia sebenarnya tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya kita orang Islam ni, bila kita tengok sejarah, dia ada influence, dia ada pengaruh daripada agama lain. Ustaz, takkan kot agama kita buat agama kita laksanakan amalan agama kita menghayati agama kita ada pengaruh agama lain. Biar betul. Kita tengok macam mana para ulama hurai. Dia kata sebab apa? Sebab kita orang Islam pun kita nak membersihkan diri. Kan? Kita ada masalah dan sebagainya. Maka ada pihak yang tertentu dia cari jalan macam mana nak bersihkan diri dia. Contoh, orang Kristian, dia ada aliran tasawuf dia, orang Kristian, kan? Contoh, zaman Yunani, Ruagiyin umpamanya, dia ada kumpulan dia. Di kalangan Parsi, Maniak, di kalangan negeri-negeri yang lain, agama-agama tertentu, ada di tempat-tempat yang tertentu, dia ada cara-cara dia yang tertentu. Baik, menyebabkan bila Islam ni berkembang, kerajaan Islam ni menjadi luas,
menakluki negara-negara yang asalnya bukan beragama Islam, kemudiannya ditukar menjadi orang Islam, majoriti menjadi orang Islam, ataupun ramai yang memeluk agama Islam, maka amalan-amalan di kawasan itu sedikit sebanyak dia terpengaruh ke dalam amalan orang-orang Islam. Buktinya apa? Saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, saya tak mau bagi bukti yang jauh daripada kita. Nak bagi bukti hak paling dekat yang ada dalam masyarakat kita sekarang. Apa dia? Maulidur Rasul. Sebab apa kita bagi contoh Maulidur Rasul? Sebabnya tuan-tuan, perarakan Maulidur Rasul tak ada sebelum ni. Betul tak? Perarakan Maulidur Rasul tak ada. Dalam agama lain, perarakan menyambut ataupun celebrate birthday figure dalam agama dia ada tak? Ada. Dalam Kristiannya dan sebagainya. Dan kita tengok macam mana kalau tuan-tuan pergi ke Medan, saya pergi ke Medan, di Medan kebetulan masa tu Christmas. Dia orang naik kereta, kan, naik truk kecil dan sebagainya, lori, dia buat patung Jesus dan sebagainya, dia pusing bandar Medan tu. Medan tu ramai orang Kristian. Sidang hadirin mukminin, bila benda ni berlaku, maka bila orang kaji sejarah wujudnya perarakan Maulidur Rasul ini, didapati bahawa kerana kita ingin menandingi agama lain yang menunjukkan kehebatan mereka melalui perarakan. Mereka berarak, kita pun nak belarak juga. Mereka buat perarakan, kita pun nak buat perarakan juga. Mereka buat kereta berhias, kita pun nak buat kereta berhias juga. Menyebabkan perkara yang sebelum ni kita tak buat, tapi sebab kita rasa tercabar dengan apa yang dilakukan oleh agama lain, kita nak challenge dia, dan kita challenge dengan cara yang dia buat. Maka menyebabkan sekarang ni kita melakukan perkara sedemikian tanpa kita sedar ataupun kita sedar. Begitulah juga tuan-tuan sekalian tentang golongan yang kita kata golongan sufi yang terbabas ni. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab mereka ini melakukan perkara yang kita kata yang menyalahi ataupun yang melebihi daripada apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok beberapa contoh. Seperti Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, tuan-tuan sekalian. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Dia kata bahawa Imam Ibn Qayyim, tuan-tuan sekalian, dia kata dia tulis satu buku. Dia tulis satu buku yang menceritakan tentang tasawuf. Imam Ibn Taymiyah juga dia cerita tentang perkara-perkara macam ni. Baik. Apabila kita tengok apa yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim dengan Imam Ibn Taymiyah, kita dapati bahawa sebenarnya tasawuf itu memang telah dihuraikan oleh Imam Ibn Qayyim, dihuraikan oleh Imam Ibn Taymiyah. Maksudnya bahawa kita tidak menafikan bahawa adanya tasawuf. Sebab apa tuan-tuan? Sebab para ulama, bukan sahaja Imam Ibn Qayyim, bukan sahaja Imam Ibn Taymiyah, bukan sahaja Imam Sya'rawi dan sebagainya, kita dapati bahawa semua ulama yang menulis tentang akhlak dan cara membersihkan jiwa ini, semua tu berpandukan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kata bahawa dalam Islam ni tak ada tasawuf, tak, bukan kata tak ada tasawuf, ada. Tapi yang kita kritik ini ialah sifat yang berlebihan. Contoh tuan-tuan sekalian, ada sebahagian orang yang terlibat dalam golongan kesufian ini yang dikritik oleh Imam Ibn Qayyim dan Imam Ibn Taymiyah, ialah mereka menekankan soal pakaian. Sufi, apa dia pakaian apa? Yang dibuat daripada bulu, kita kata biri-biri lah, kan, atau bulu kambing, kan, ataupun seumpama dengannya. Pakai baju tu orang tahu, tak, ni baju golongan sufi. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya Imam Ibn Taymiyah dan juga Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dia dah cerita dah bahawa zaman dulu
Ada manusia dia suka nak tunjuk pada orang bahawa dia ni sufi dengan cara memakai pakaian yang bulu macam tu. Sepatutnya seorang sufi dia tak ada sifat nak menunjuk-nunjuk, sepatutnya lah, kan? Tak boleh ke pakai baju biasa, kain biasa, tak boleh ke, kan? Tak boleh ke tiru macam Nabi, jubah Syam pun ada, jubah Rom pun ada, sebagaimana hadis Bukhari. Kenapa kita kena ada pakaian yang tertentu? Zaman kita sekarang, tak? Ada cara tertentu. Ikutlah letak tuala ke kain ke apa, kan? Dengan cara yang tertentu. Kopiah pun kita boleh cam. Kopiah yang tertentu. Selipar pakai dekat kaki, dia pakai dekat kepala. Contohnya. Kita nak sebut lagu ni pun tuan-tuan, kita kata ish, nanti dia orang kecil hati, tapi tak sebut. Rasa tak kena sebut. Ulama dulu dah cerita banyak kali bagaimana orang zaman dulu dia tersilap. Kalau betul engkau nak ikut tasawuf, kalau betul engkau nak ikut cara engkau nak mensucikan jiwa, kenapa engkau tak ikut orang yang jiwa dia paling suci, yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama zaman dulu tuan-tuan, daripada ulama para sahabat sampai kepada para tabi'in dan seterusnya, kita tak pernah dengar mereka ni memakai pakaian yang khusus. Kita yang kemudian ni yang ada pakaian yang khusus. Ustaz, lagu tu tak boleh pakai uniform lah. Dah, bukan masalah tak boleh pakai uniform. Uniform tak apa, tuan-tuan kerja TMB ada pakaian TMB kan, tu tak ada masalah. Tu bukan nak menunjuk apa pun, itu memang dah disiplin company. Yang tak bolehnya engkau nak ambil sangkut paut bab ibadat, bab hubungan dengan Allah Ta'ala, engkau nak kata itu cara tasawuf. Tu tak betul. Salah ke tuan-tuan kita pakai t-shirt tengah hari dah panas, pakai t-shirt? Tak boleh, aku ni sufi, tak boleh pakai t-shirt. Tak boleh ke pakai t-shirt? Boleh. Tuan-tuan nak pergi kejar kambing hak lari, takkan nak pergi pakai jubah dulu pergi hambak kambing tu? Saya kebetulan satu hari tuan-tuan petang ada kerja sikit, saya ni memang pakai jubah ni pun pasal nak mari kuliah lah kan. Kalau saya pakai t-shirt tuan-tuan hak lari pula. Mengaji dengan ustaz mana pakai t-shirt ni, kan? Saya kalau waktu tengah hari petang ni time panas kan, saya pakai t-shirt. Ada urusan di luar rumah. Lepas tu dah tengok-tengok asar, terus pergi masjid. Masjid tu bukan masjid dekat rumah, masjid jauh daripada rumah, masjid lain. Tengok-tengok tuan-tuan, waktu asar, kan? Waktu asar, bila pun qamat lah, ambil mikrofon, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis qamat, tengok imam tak ada. Imam tak ada. Setengah masjid saya pergi, Bilal tengok imam tak ada, Bilal tu naik. Ni dia duk ulur mikrofon, semua pakat lari belakang. Tak tahu nak pas kat siapa, semua pakat lari. Yang saya ni serba salah sebab saya pakai tracksuit. Saya pakai seluar sukan dengan t-shirt dengan pendek pula. Takkan aku nak pergi jadi imam pula, kopiah pun tak ada. Saya pun duduk tunduk, lagu tu duduk tunduk lah kan. Kita ni takut orang nampak kita. Dia orang cam, ustaz jalan ni ada. Ustaz jalan ni hak kena, kan? Ustaz jalan ni hak kena. Yang dia orang dengan pakai baju Melayunya, jubah, kopiah, serban semua selengkap, tak mau jadi imam, kita nak kena jadi imam. Saya pula serba salah, bukan kata tak boleh, kan? Takut jadi fitnah. Orang ni macam-macam, dia boleh kata macam-macam. Tuan-tuan sekalian, boleh ke jadi imam? Boleh, bukan kata tak boleh. Tapi dalam konteks masyarakat kita kadang-kadang problem. Sebab saya pernah kena di Terengganu, bila saya semayang pakai t-shirt, yang t-shirt tak apalah, tapi tak ada kopiah. Imam tu dia pusing, lepas semayang dia pusing belakang, dia tunjuk kat saya, dia kata semayang tak sah, semayang balik. Tu dia kata kat saya macam tu. Aku geram nak kata aku Jailani, kau tak tahu. Tapi kita tak ada lah. Saya senyum, saya kata okey. Gitulah, kita bukan nak bergaduh kan. Kita kata okey. Kita angkat tangan okey. Gitu je lah kan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan sekalian bahawa kalau Ibn Taymiyah tuan-tuan sekalian, dia kata pakaian ni yang bagusnya ialah pakaian yang senang dipakai dan senang dibuka, kan? Maknanya jangan kita bebankan diri kita. Saya tengok satu program TV tuan-tuan, minta maaf lah orang perempuan kan, orang perempuan kadang-kadang dia nak lawa. Dia nak lawa.
Bila nak lawa ni, pakai baju longgar tak lawa, dia kena ketat baru lawa. Pelik juga saya pun, orang lelaki tak ada pula pakai ketat kan. Orang lelaki pakai ketat hanya bodybuilder tu. Tu dah, tu memang nak ketat lah, tunjuk muscle dia. Tapi orang perempuan rata-rata ada muscle ke tak ada muscle ke, sihat walafiat ke tak berapa sihat ke, semua nak pakai ketat. Kecuali adalah tak ramai kan. Satu program TV ni bagus tuan-tuan. Orang perempuan kan dia suka pakai apa, dia panggil yang pakai ketat tu apa ni, korset apa? Korset ni? Betul lah, saya minta maaf nak sebut tak pandai. Orang perempuan kan sama macam orang lelaki lah, bila kita dah tua ni, dah berusia, perut tu dah mula terkeluar kan. Terkeluar depan, terkeluar belah kanan. Isteri saya dia suka menyakat saya, isteri kita nakal juga kan. Kita balik rumah tengok TV, dia datang dia pegang lah lebih-lebih ni. Abang dah ada lebih dah, dia kata. Dah ada buat macam tu. Dah lebih dah ada buat macam tu kan. Jadi kita bila buat macam tu malu lah tak? Orang perempuan lagu tu lah, bila nak pakai ketat nampak lebih-lebih malu. Dia pakai korset kot kan, pakai korset yang ketat tu. Rancangan TV ni dia tunjuk macam mana bahaya pakai benda tu. Bahaya bila pakai pada tempoh yang lama. Sebab apa? Sebab dia menekan organ-organ penting dalam tubuh kita. Tuan-tuan pakai kawasan abdomen kan, perut ni kita dekat dada semua ni, keliling ni, dia tekan tu, bila pakai pada tempoh yang lama, dia membahayakan organ-organ penting, buah pinggang apa semua ni dalam badan kita. Kalau pakai waktu yang singkat tu mungkin tak apa kan, bukan nak suruh pakai tak, tapi nak cerita bahaya benda tu. Jadi tuan-tuan sekalian, pakaian ni, pakailah pakaian yang selesa, terutamanya dengan mengambil kira cuaca yang ada dalam negara kita. Saya minta maaf saya ambil masa tuan-tuan. Baik, maka sidang hadirin mukminin, kita dapati bahawa bukan sahaja Imam Ibnu Qayyim, bukan sahaja Imam Ibnu Taimiyah. Kalau kita hanya sebut nama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau kita sekadar menyebut nama Imam Ibnu Taimiyah, nanti orang kata, oh ni tak boleh pakai ni dua orang ni. Tuan-tuan, saya tak boleh nak sebut panjang, tapi tengoklah, rujuklah kepada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin tuan-tuan sekalian, dia telah menyenaraikan apa yang dikatakan sebagai tasawuf yang sebenarnya. Maksudnya ialah orang tu dia tak boleh mendakwa diri dia sufi kalau dia cakap bohong. Dia tak boleh mengaku dirinya sebagai sufi, ahli tarikat, walaupun pakaian dia melambangkan syekh tarikat sekalipun, kalau dia seorang yang berbangga-bangga dengan dunia. Saya teringat tuan-tuan, ada satu orang, tak mau sebutlah nama, yang disebut-sebut sebagai syekh tarikat dalam negara kita. Dia berlaku perbalahan, dia apa kita kata berpecah dua, kumpulan ni berpecah dua, saling serang menyerang antara satu sama lain. Sebab apa? Sebabnya satu kumpulan ni yang merupakan sahabat saya, dia kata bahawa yang hak satu lagi tu cakap je sufi, tapi hidup ni mulut tak lekang, duk cerita bab dunia je. Ni masalah. Kalau engkau benar-benar sufi, kenapa engkau nak cakap bab dunia? Bukan tak boleh cakap bab dunia, tapi kalau nampak sangat cinta gila dekat dunia, itu bukan sufi. Kalau pakaian engkau hanya melambangkan kemegahan, langsung tidak melambangkan kerendahan diri, humble, tak tawaduk, maka itu bukan sufi. Kalau engkau mengajar dalam kuliah agama, kerja engkau maki hamun orang je, itu bukan sufi. Bacalah apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kalau engkau tak mau pakai Ibnu Taimiyah sekalipun, tak apa tak mau pakai Ibnu Taimiyah, tengok Imam Ghazali pun menyebut benda yang sama. Tengok senarai mazmumah, sifat mazmumah yang ditulis dalam Ihya Ulumuddin, benda sama tuan-tuan, benda sama. Kalau engkau takabur, besar diri, cakap tu aku je hebat, orang lain tak ada apa, maknanya engkau bukan sufi. Tapi bila kita cakap lagu ni tuan-tuan, orang ramai kata apa? Orang ramai kata ustaz ni apalah, sama-sama dia bergaduh. Lagu tu pula kan, orang kata ustaz ni sama-sama dia bergaduh. Tuan-tuan, kita bukan nak bergaduh, cuma tanggungjawab kita cerita
supaya tuan-tuan tidak tertipu, tidak terikut kepada tokoh-tokoh yang salah. Sebagaimana ulama zaman dulu saling kritik mengkritik antara satu sama lain, saling memberi amaran antara satu sama lain. Sebab apa? Sebab dia tak mau kita tersilap melangkah ke dalam kumpulan yang salah. Saya minta maaf, saya ambil masa tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan perkongsian seberengkas ini, sedikit sebanyak ini, memberikan petunjuk kepada kita bahawa walaupun tak boleh nak jawab sepenuhnya tajuk berkenaan, tapi sekurang-kurangnya kita dapat gambaran bahawa sufi itu ialah kita membersihkan diri kita daripada sifat mazmumah dan kita ganti dengan sifat mahmudah. Maka kalau kita buat benda tu dan kita ikut Quran dan hadis, maka itulah sufi yang sebenarnya. Tapi kalau kita kata kita sufi, kita maki hamun orang, cakap takabur, lupa daratan dan sebagainya, maka itu bukan sufi walaupun kita mendakwa kita sebagai sufi. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.